Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video kali ini insya-Allah kita akan kongsikan satu realiti yang terdapat dalam dunia saham yang mungkin kita tak akan dapat dengar perkara ini daripada mana-mana tempat lain. So jangan ke mana-mana. Kepada rakan-rakan kita khususnya yang baru bermula berjinak-jinak dalam ilmu pelaburan saham, mungkin kita sentiasa dikhabarkan tentang benda-benda yang positif, keuntungan berlipat ganda, possibility untuk generate 10%, 50%, 100%, dan even ada juga yang mungkin memberi perkhabaran sampai ribuan persen dalam masa yang singkat. Jadi itu adalah satu benda yang possible, boleh berlaku, tetapi tak ramai di kalangan traders di luar sana ataupun trainers ataupun sifu-sifu saham di luar sana yang berkongsi tentang hakikat sebenar, ataupun data-data sebenar apa yang berlaku dalam dunia pelaburan saham sebenarnya. Jadi dalam video ini insya-Allah kita akan bincangkan banyak dapatan-dapatan daripada kajian yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji dalam dunia pelaburan saham ini. Jadi apakah statistik-statistik yang telah dikeluarkan oleh pengkaji ini yang mungkin akan memberi suatu peringatan kepada kita. Tuan-tuan semua, ada satu website yang kita boleh lihatlah di tradicity.com, dan website ini tuan-tuan semua adalah satu website yang merupakan website yang dihasilkan oleh pengarang buku ini yang saya kongsikan dalam video sebelum ini, iaitu pengarang buku Trading Technical Analysis Masterclass, Rolf Scotman dengan Maurice Skobatinsky ini. Dia ada satu website yang menjadi satu platform lah untuk dia trading, untuk dia bagi training kepada traders, tradicity.com. Jadi dalam website ni salah satu entry diceritakan dalam buku ini adalah berkenaan dengan discovery yang telah ditemui oleh para saintis, kenapa kebanyakan traders mengalami kerugian. Jadi dia sebut tentang 24 surprising statistik lah, 24 statistik yang mengejutkan ataupun yang surprise kepada kita lah. Okey, saya tak akan cover semua 24 surprising statistik ini. Cuma mungkin ada beberapa perkara yang mungkin kita perlu ambil perhatian lah. Okey. Dia kata antaranya 95% of all traders fail. Okey, 95% trader fail dalam kajian. Jadi the most commonly used trading related statistics around the internet. So 95% dia kata, but no research paper exists that prove this number, right? Okay. Secara umumnya dalam internet, bila orang bincang tentang perkara ini, ramai yang sebut tentang 95% of all trader fail. Tapi tak ada research yang konkret tentang perkara ini, dia kata. Baik, dia kata in the following article we will show you 24 very surprising statistics economic scientists discovered by analyzing actual broker data and the performance of traders. Okay, some explain very well why most traders lose money. Okay, dalam entry ini, tradicity.com ini, dia letakkan satu piramid ini. Okay, satu perkara yang mungkin kita perlu hayati lah. Kemungkinan kita berada di bawah ini. Okay, all traders start with the dream to get rich quick. Saya rasa kebanyakan kita lah, especially rakan-rakan kita yang baru saja bermula dengan
berjinak-jinak dalam dunia pelaburan saham ini, memang kita tak boleh lari lah untuk kita bercita-cita untuk menjadi seorang yang kaya dengan masa yang singkat. Okey. Siapa pun yang terlibat dengan dunia pelaburan saham ini, memang itulah antara cita-cita besar kita. Cuma 40% dia kata trade only for a month. 40% sahaja. 40% tinggi 40% ni membuat trading, membuat transaksi jual beli saham ini dalam masa sebulan. Okey, dalam masa sebulan 40%. Maksudnya yang maintain 60% lagi lah. Okey, 80% quit within the first 2 years. Dalam masa 2 tahun, 80% di kalangan traders berhenti. Okey, itu hakikat yang mungkin tak ramai orang cerita. Tak ramai orang cerita. Jadi kita nak ceritalah dalam video ini. 80% orang quit dalam masa 2 tahun. So, itu hasil kajian daripada saintis-saintis lah. Okey, only 7% remain after 5 years. Dalam mana kita rasa seronok nak belajar tentang trading. Kita kena tahu statistik di luar sana menunjukkan bahawa hanya 7% sahaja yang kekal dalam masa 5 tahun. Jadi yang kekal inilah yang sebenarnya yang mampu untuk menjana profit. Sebab ilmu yang kita belajar, ilmu pelaburan saham ini, dia tak boleh dikuasai dalam masa sehari dua, sebulan dua. Tak boleh, tuan-tuan. Paling kurang mengikut pengalaman saya pun, pengalaman saya sendirilah, paling kurang saya rasa 2 tahun 3 tahun lah. 2 tahun 3 tahun untuk mematangkan. Itu pun bergantung kepada jumlah transaksi kita. Kalau orang yang jenis beli, lepas tu dia tinggal, dia kaji fundamental, dia beli, lepas tu dia tinggal, setahun pula dia tengok dia punya counter dia. Kalau orang macam ni lagi lama lah, tuan-tuan, nak mahir dalam konteks trading itu. Sebab trading ini, kalau investment lain, kalau investor lain, investor mungkin dia lebih kepada fundamental analysis. Tapi kalau kita nak fokus kepada trading, kita nak trade mungkin hari-hari ataupun kita nak trade seminggu sekali, sebulan sekali. Jadi ada teknik-teknik yang kita kena belajar. Dan teknik nak belajar teknik itulah yang makan masa lama. Okey, paling kurang 2 tahun ataupun 3 tahun lah bagi saya. 1% of all traders can profit net of fees. 1% sahaja yang basically yang betul-betul dapat profit lah, kita kata. Jadi tak ramai sebenarnya hakikatnya. Tak ramai sebenarnya yang mampu untuk menjana profit dalam dunia pelaburan saham ini. Benda-benda macam ni kalau kita pergi training, baca buku dan sebagainya, mungkin dia tak cerita benda-benda ni. Jadi sebab saya tuan-tuan semua, saya tak ada apa-apa interest. Bila saya buat video ni, ramai yang tanya ada buat kelas ke, buat coaching dan sebagainya. Saya sebenarnya, sebab saya masih bekerja, dan saya juga ada bisnes sendiri. Jadi tak sempat lah nak fikirkan tentang nak buat kelas berbayar dan sebagainya. Jadi saya buat video ni, tuan-tuan semua, atas niat yang pertamanya saya nak share apa yang saya tahu untuk manfaat semua lah. Sebab saya kesian rakan-rakan kita yang baru berjinak dengan dunia pelaburan saham. Ramai yang rugi, tuan-tuan. Ramai yang rugi. Mungkin dia tengok YouTube, dia belajar, dia baca buku sikit-sikit, lepas tu dia trade. Asalnya dia trade sikit, dia nampak untung, dia tambah modal. Akhirnya bila terkena saja masalah loss yang besar, akhirnya mereka lari daripada dunia pelaburan saham. Ramai, bukan seorang dua, tuan-tuan, ramai. Sebab itu saya buat video-video untuk bantu rakan-rakan kita yang baru dalam dunia pelaburan saham ini. Sekurang-kurangnya kita dapat sesuatu lah, teknik ataupun tips yang mana tak ramai orang share dalam YouTube, dalam platform-platform yang percuma. Satu. Yang kedua, saya buat video ni bukan sangat nak dapat duit daripada YouTube ni. In fact, sekarang ni pun saya tak dapat apa-apa pun daripada YouTube. Okay? Saya buat video ni sebab saya sebagai pensyarah universiti, saya tahu kaedah yang paling berkesan untuk kita memahami sesuatu ilmu, untuk kita menguasai sesuatu ilmu adalah dengan cara kita mengajar orang lain.
Jadi platform YouTube ni saya gunakan untuk saya mengajar tuan-tuan semua. Bukan mengajar pun, nak share saja. Tapi lebih kepada saya nak reflect pada diri saya. Sebab bila saya buat YouTube, saya kena study dulu. Saya tak akan share benda-benda yang mungkin tak tahu datang daripada mana, tak tahu betul ataupun tak kan. Saya akan share benda-benda yang saya confident, saya yakin, saya dah baca, saya dah telaah benda itu, saya dah belajar betul-betul untuk saya refresh benda tu, untuk saya lebih mendalami tentang ilmu tersebut. Sebab bila kita share, perspektif dia berbeza berbanding dengan kita belajar. Bila kita belajar, kita dalam konteks kita belajar, kita rasa kita ni tahu sikit-sikit pun tak apalah kan. Tapi kalau kita letak diri kita sebagai orang yang sharing perkara tersebut, orang yang mengajar benda tersebut, dia konteks dia berbeza, cara kita baca buku pun berbeza, cara kita belajar pun berbeza. Jadi itu manfaat yang besar yang saya dapat daripada buat video-video di YouTube ini. Walaupun saya tak dapat bayaran daripada YouTube, walaupun saya tak buat kelas berbayar, pungut yuran dan sebagainya tinggi-tinggi yang biasa orang buat, tapi benda ni sangat bermanfaat kepada saya lah. Saya tak tahu tuan-tuan semua, walaupun saya tengok feedback dalam ruangan komen itu ramai yang berterima kasih dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Cuma saya sendiri pun saya dapat manfaat daripada video-video ini. Baik, kita tengok beberapa fakta yang dikeluarkan dalam buku ini, dalam website ini. Dia kata 80% of all day traders quit within the first 2 years, sebagaimana kita bincang tadi. Among all day trader, nearly 40% day trade for only 1 month. 1 bulan saja. Okay, within 3 years, only 13% continue to day trade. 13% saja yang sambung, yang consistent membuat day trade. After 5 years, only 7% remain. Okay. Okay, yang ni tak apalah. The trader sell winners at 50% rate. Okay, tuan-tuan. Biasa orang, kita biasa kan, bila kita ada group berkenaan dengan saham ini, orang share tentang profit dia dalam Telegram, dalam WhatsApp group dan sebagainya kan. Hampir setiap hari lah kita akan tengok, ni profit 20%, 30%, ada 50%, ada 100%. Tuan-tuan, yang dia share tu yang dia untung. Kebanyakan kita ni share apa yang kita profit. Kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Okey, mungkin hari ni dia profit, dia share lah. Tapi bila dia loss, yang mana kemungkinan loss dia tu lebih besar daripada profit dia, dia tak share. Itu hakikatnya tuan-tuan. Yalah, kalau kita fikir logik, psychologically kan, kita nak share ke benda yang kita rugi? Tentulah kita rasa macam segan nak share kan. Jadi kita jangan terpengaruh dengan apa yang orang share. Kita rasa emosi kita terganggu kan, apa? Oh, untunglah dia tu share profit, selalu share profit 10%, 20%. Kita portfolio kita tengok merah saja kan. Jadi sedih. Kita rasa tak ada semangat. Sedangkan kita tak tahu hakikat sebenarnya tuan-tuan. Saya yang mungkin ada pengalaman sedikit trade ni pun, kadang-kadang portfolio saya merah juga. Sama juga, saya tak share benda tersebut kan. Jadi benda-benda macam ni kita nak kena aware. Kadang-kadang kita lihat orang buat profit itu dan ini, kita rasa nak cepat, itu sangat bahaya tuan-tuan. Kita rasa apa istilahnya, FOMO, fear of missing out. FOMO. Ya. Jadi kita bila orang lain bagi tahu di profit dalam serta-serta counter, kita rasa tertinggal. Lepas tu kita masuk sekali, tiba-tiba counter tu buat reversal contohnya. Jadi kita terkena dekat situ. Kalau selama ini mungkin modal kita sikit, disebabkan kawan-kawan kita duk share tentang profit yang banyak, kita pun tambah modal. Bila tambah modal, kita loss pula, dia punya percentage-nya banyak. Jadi kerugian kita banyak. Jadi benda ni kita sebagai investor ataupun pelabur sepatutnya aware lah. Kita kena berhati-hatilah dengan perkara ini.
Jangan kita terperangkap dengan, jangan kita terpengaruh lah dengan apa yang orang share. Okey, kalau tuan-tuan boleh baca lah dekat sini mungkin saya boleh share dalam ruangan description nanti you all boleh baca sendirilah. Okey. Cuma saya takkan go through semua ni. Cuma saya nak share tentang dia punya conclusion dia. Okey, pengarang ni disebut tentang conclusion dia. Dia kata after going over these 24 statistic, it's obvious, very obvious to tell why traders fail. Okey. Dia kata sangat obvious lah kenapa traders fail. Dia kata more often than not, trading decision are not based on sound research. Okay. Or testing trading methods, but on emotion. Biasanya disebabkan oleh emosi. Emosi. Terpengaruh dengan kata-kata orang, terpengaruh dengan keuntungan yang orang lain buat dan sebagainya. Jadi itu akan menyebabkan kita teremosi, kadang-kadang kita tak rasional, buat decision pun tanpa melihat kepada konteks yang sebenar. Jadi itu sangat berbahaya lah kepada kita. Okey. Dia kata what traders always forget is that trading is a profession and requires skills that need to be developed over years. Ini ramai yang mungkin terlepas pandang. Kalau kita nak jadi trader yang profesional, kita kena anggap bahawa trading ini satu profession, satu pekerjaan yang memerlukan kemahiran, dan dia tak boleh dikuasai dalam masa yang singkat, tuan-tuan. Tuan-tuan kena sentiasa belajar, keep improving our techniques. Okey, kalau teknik ni tak menjadi, kita kena reflect kenapa tak menjadi. Kadang-kadang bukan kerana teknik pun, teknik betul dah, tetapi emosi kita. Kita buat trading plan, tapi trading plan kita tak follow. Itu masalah dia. Okey, benda-benda macam ni yang kita kena sentiasa buat reflection. Sentiasa buat reflection. Okey, therefore be mindful about your trading decisions and the view you have on trading. Kita kena sentiasa beringatlah tentang perkara ini. Don't expect to be a millionaire by the end of the year, but keep in mind the possibilities trading online has. Okay, tuan-tuan. Sebelum ni kan saya pernah share tentang macam mana kita nak menjadi seorang jutawan dalam masa 5 tahun kan. Itu formula untuk kita jadi millionaire dalam masa 5 tahun, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita rasa kita nak jadi millionaire dalam masa yang singkat. Itu masalah dia. Dan kebanyakan orang bila itulah dia punya hasrat dia, akhirnya tuan-tuan semua ramai yang berhenti sekat jalan lah. Okey. Disebabkan oleh kerugian besar yang mereka alami. Sebab itu kita go slow. It's okay. Yang penting kita selamat sampai ke destinasi kita. Jangan guna modal yang banyak. Dalam proses kita belajar ini, saya kata kalau kita sebolehnya guna modal yang minima. Minima tu maksud saya kalau boleh dalam RM1,000 je. RM1,000 satu counter, fokus kepada 3 counter. Maksudnya dalam modal RM3,000 sehingga RM5,000 sahaja. Guna modal ini rolling sampai kita boleh generate consistent profit. Okey, kita generate consistent profit. Bila kita dah konsisten, barulah kita tambah modal. Okey, tak guna kalau kita dalam modal RM3,000 pun kita tak boleh nak buat 10% per month. Akhirnya kita tambah modal lagi. Dalam keadaan kita tak boleh generate consistent profit 10% per month, kita tambah modal. Tak ada guna, tuan-tuan. Kalau kita rugi dengan keadaan yang besar. Jadi, kalau kita spend RM3,000 ataupun RM5,000 lah, whatever happen kepada duit tu, kita tak terjejas pun, kita tak risau pun. Jadi kita boleh buat eksperimen, banyak kita boleh buat eksperimen. Bukan eksperimen kita sendiri buat, tapi berdasarkan apa yang diajar oleh guru-guru, sifu-sifu kita kan dalam trading saham ni. Jadi kita boleh buat eksperimen dengan menggunakan modal yang sikit ini. Pastikan kita punya ROI itu konsisten setiap bulan. Bila kita dah confident, barulah kita tambah modal. Itu benda yang sangat penting untuk kita praktikkan. Jadi itu antara pesanan saya lah kepada tuan-tuan semua. Saya tak ada
sebarang orang kata konflik interest. Saya tak ada sebarang apa ni kepentingan lah sebab saya buat ni atas sukarela saya sendiri. Saya spend masa, saya share dengan tuan-tuan semua. Alhamdulillah ramai yang dapat benefit, dapat apa ni manfaat daripada video-video ni. Jadi tuan-tuan semua, kita kena sentiasa beringat dalam dunia pelaburan saham ini, ada kala kita untung, ada kala kita rugi. Jadi objektif kita adalah untuk kita maksimalkan keuntungan dan minimalkan kerugian. Itu objektif kita. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian pada kali ini. Kepada rakan-rakan kita yang mungkin belum subscribe lagi, saya sarankan kepada anda untuk tekan button subscribe dan tekan button loceng. Kerana button loceng ni sangat penting. Bila kita publish apa-apa saja video, dia akan sampai kepada notification dalam YouTube apps kita. Jadi nak tengok tak nak tengok tu nombor 2. Yang penting kita tahu apa video yang kita rasa mungkin kita boleh tengok kemudian kan. Kalau tak nak tengok pun tak apa, at least dapat notification itu. Jadi itu saja tuan-tuan semua. Jangan lupa share video-video kita ni kepada orang lain untuk manfaat bersama, insya-Allah. Saya minta maaf kalau ada sebarang kesilapan, sebarang kesalahan. Jangan lupa komen di ruang komen kalau ada sebarang feedback. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.